Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih pada organizer, iaitu unit Sustainability Perbanan Produktiviti Malaysia atau Malaysian Productivity Council atas penganjuran webinar ni. Dan saya Azhar Kasim sebagai moderator pagi ni, dan bersama saya adalah Encik Thomas Pui yang akan membentangkan tajuk yang menarik, iaitu penyelesaian kepada masalah sisa makanan dengan menggunakan lalat askar hitam ataupun black soldier fly. Okay. Sebelum Encik Thomas mulakan webinar beliau, saya ingin mengenalkan pasal biodata Encik Thomas. Encik Thomas ni memang saya kenal rapat lah, sebab sama-sama dia buat makanan ayam berasaskan black soldier fly. Tapi nak tahu dia ni, Mr. Thomas ni dia memang pernah berada dalam industri pendidikan selama 8 tahun dan dalam industri kewangan lebih dari 10 tahun. Dia adalah certified financial planner from Asia Pacific Financial Services Association dan Malaysian Financial Planning Council. Dan nak minta khidmat nasihat daripada dia berasal ke kewangan, boleh jumpa dia juga. Dia expert. Dan dia adalah pernah menjadi pensyarah untuk undergraduate degree dalam financial planning di INTI, International University dinilai. Beliau memegang Bachelor Economics daripada Universiti Utara Malaysia dan Master of Economics daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan beliau seorang yang banyak melahirkan idea yang berinovasi untuk bisnes, dan kini beliau aktif promosi kelestarian alam sekitar. And beliau adalah orang di belakang kejayaan menciptakan nama dalam Malaysian Book of Records Bio-Ento Technology Company untuk menyelesaikan masalah alam sekitar. Dan ia adalah berkaitan menggunakan insect protein berserangga untuk sumber protein haiwan atau ternakan pada masa datang. Okey, tidak mau masa lagi, Cik Thomas boleh mulakan. Okey. Terima kasih Dr. Azhar sebagai moderator hari ini, dan saya ingin mengucap ribuan terima kasih kepada NPC untuk memberi peluang saya berkongsi pengalaman saya dalam menyelesaikan sebagai salah satu alternatif penyelesaian kepada sisa organik. So kita punya company ialah transforming organic waste using lava. Maksud kita ialah menghulaikan sisa organik atau sisa makanan dengan menggunakan lava. Dia ialah from nature to nature by nature. Dalam proses ni semuanya ialah natural, alam sekitar. Semula jadi. Semula jadi. Semua kita tak perlu rocket science yang canggih-canggih. Ini semua menggunakan semula jadi. Okay, next. Next up. So kita lihat sedikit maklumat tentang jumlah solid waste yang Malaysia hasilkan dalam satu hari lebih kurang 33,000 tan.
yang telah dihasilkan ini berdasarkan statistik tahun 2018. Okey, mungkin sudah meningkat jumlah ini daripada 33,000 tan solid waste yang kita hasilkan, yang kita buang. Okey, lebih kurang 45% okey adalah food and organic waste. Okey, jumlah 45% ni lebih kurang dalam anggaran 15 atau 16 ribu tan satu hari yang telah dihasilkan, dan kebanyakan ni jumlah food waste, organic waste ni dia di ended di landfill, dalam landfill sana, tapak pelupasan sampah. Okey, dari situ kita nampak yang 15,000 tan satu hari yang kita buang tu sebenarnya dia merupakan sumber makanan yang boleh memenuhi permintaan 11 million manusia dalam tiga sarapan lah, dalam satu hari itu. So jumlah itu memang dahsyat dan menakjubkan. Ramai tu. Banyak sangat. Dan statistik banyak sangat kita buang. Okey. Dari jumlah itu 60% tu ialah avoidable food waste, bermaksud sumber makanan yang belum diproses ataupun lepas diproses tapi tak habis makan, seperti buah-buahan, sayur-sayur yang sudah rosak atau lepas masak ke atau sebelum masak yang kita buang. Okey, itu 60%. Hanya 40% yang lepas makan. Okey, seperti tulang-tulang dia, kulit-kulit dia, buah-buahan semua tu. So dari situ kita nampak ni food waste di Malaysia ni memang satu isu yang bukan hari inilah. Memang dari sejak dulu kita menghadapi masalah. So berbagai inisiatif, cara-cara telah dianjurkan untuk menyelesaikan dia. Okay. So next kita tengok okay, next slide. So kita nak membuat rumusan sikit tentang current recycling technology yang kita ada hari ini. So kita guna MRF, Material Recovery Facility. Okay, kita balik slide tu. Saya yang keempat, ya. Okay. So setakat ini sedia kita faham. Sedia kita faham yang kertas, yang tinting, besi buluk semua tu, plastik-plastik kita boleh recycle. Okay. Carton waste kita pun boleh recycle guna carbonization plant. Kemudian construction waste kita pun boleh recycle, dan organic waste ni setakat ini kita ada banyak cara tradisional yang boleh kita buat, seperti kita boleh buat composting di belakang rumah ke, ataupun kita ada yang gunakan cacing merah, redworm untuk buat composting. Dan di sini saya nak nak memperkenalkan askar lalat hitam ni, black soldier fly ni, dan macam mana dia boleh menghulaikan sisa organik ni menjadi sumber yang penting. Okay. Next. Next slide. Okay. So black soldier fly larva ni, larva lalat askar ni, dia boleh menghasilkan satu iaitu insect protein. Okay. Insect protein ni dia mempunyai protein estimate lah lebih kurang 40%. Okay. Dan fat dia pun ada 20%. Dan turut mengandungi nutrien yang amat baik sebagai sumber vitamin atau mineral kepada haiwan.
Dan dalam sampai itu masa dia mengolah sisa organik, dia turut menghasilkan sisa dari larva ini dipanggil FRAC, FRACC, yang dikategori sebagai organic fertilizer, memang sesuai sebagai soil condition. Dia mempunyai organic matter yang tinggi dan CN ratio yang bagus untuk pertumbuhan buah-buahan, durian-durian, sayur-sayuran, memang amat sesuai untuk agriculture. Next. Next. So kita nak memperkenalkan black soldier fly ni. Ini kawan kita ini. Pertama kita lihat lalat ini, dia punya bentuk dan saiz dia memang perlainan dan yang lalat di lumar tu. Memang dari segi saiz dia, bentuknya lalat askar hitam dia panjang sikit. Dan dia slim sikit, dia slim. Berbanding dengan lalat housefly, dia pendek dan gemuk sikit. Dia ramping. Kemudian dia punya ramping tu. Kemudian black soldier fly dia punya kepala dia kecil, tapi yang housefly dia besar sikit. Itu kita boleh bezakan sama ada dia black soldier fly atau housefly. Housefly you susah nak tangkap dia. Dia memang kita memang tak suka. Memang dia berterbangan sana sini. Tapi black soldier fly ni dia memang mesra. Sangat mesra. Kita boleh tangkap dia, kita boleh sayang dia. Kemudian kita tengok dia punya larva juga berlainan dengan larva lalat lumar. Lalat lumar you akan nampak dia putih dan bulat dan saiz dia kecil. Tapi black soldier fly ni dia lain, dia besar sikit. Kalau paling besar dia boleh menjejah 15 millimeter, 15 mm atau 20 mm macam tu. Dan saiz dia lebih bukan bulat, dia lepis sikit. So black soldier fly dalam istilah scientific name dia ialah Hermetia innocens. Dia dikategori sebagai natural best cleaner. Next kita teruskan. Jadi lalat ni dia tak masuk rumah, dia main kat luar rumah aja. Dia tak kacau makanan kita. Ya, betul. Ya. Sebab bila dia lalat bila dia black soldier fly ni, dia tak akan makan. Dia masa sebagai fly ni dia tak akan makan. So tugas dia ialah untuk mengawal dan meneruskan generasi dia. So dia tidak akan ke rumah untuk mencari makanan. Sebab itulah dia kita jalan nampak dia dekat rumah. Tapi dekat dusun-dusun, tempat lebang-lebang boleh nampak dia lah. Next. Next slide. Next slide. Kita sementara tunggu slide berikutnya. Kita cakap sikit pasal black soldier fly ni. Dia ni memang dah slide. Dah slide. Ini kita rujuk kepada Wikipedia. Hermetia innocens ni dia mempunyai dua fungsi yang utama. Dari situ kita boleh nampak the larvae and adult are considered neither pets or vector. Maksud dia bukan pembawa kuman.
Dia bukan pembawa kuman, bermaksud dia sangat safe. Okay? Untuk selamat untuk manusia. Okay? Kemudian black soldier fly ni play a similar rules to that of a redworm as essential decomposer. Dia fungsi dia lebih kurang sama dengan redworms, okay, cacing merah, untuk menghuraikan, decompose, okay, organic substrate, return nutrient to the soil. Itu fungsi dia. Ini fungsi pertama dia. Dia dalam menghuraikan sisa-sisa substrat organik dan kembali sumber nutrient tu kepada tanah. Okay, itu fungsi pertama. Fungsi kedua dia mempunyai excellent source of sustainable protein for aquaculture, animal feed, and pets and human nutrition. Itu sumber sebagai perterusan, sumber protein yang perterusan, okay, kepada aquaculture, okay, animal feed seperti ayam, ikan, ayam, lebih tu ialah pets, okay, macam iguana, ya betul. Burung semua tu. Lepas tu mungkin lepas beberapa dekad dia menjadi sumber manusia. Padahal terdapat negara-negara lain tu promote, okay, sumber insek serangga sebagai sumber makanan manusia juga. So this is the future lah. So ini tadi fact, okay, yang terdapat dalam Wikipedia. Okay, next. Okay, next slide. Tadi Cik Thomas cakap dia bersih ya. Memang black fly ni dia keluarkan sejenis bahan supaya kuman seperti E. coli dengan salmonella tak ada dalam ideal. Itu kebaikannya. Okey dah. Yeah. Next okey dah. Ya. Okey. Kemudian ini adalah kesimpulannya, benefit of using BASF larvae for organic waste treatment. Satu, solve organic waste problem. Ini memang terbukti. Dah terbukti, bukan saja kita telah terbukti, banyak negara-negara lain juga terbukti dia memang boleh menyelesaikan organic waste dengan cekap dia, dengan cekap dan efisien. Okay. Dalam masa dia menyelesaikan waste problem ni, dia menghasilkan organic fertilizer dengan insect protein. Okay. Dalam penghasilan tu, kita tidak akan menghasilkan secondary pollution, no CO2, sebab kita tak akan pakar dia ataupun buat apa. Kita makanan yang sisa yang kita terima, kita hancurkan, kita bagi dia makan seperti biasa saja. Okay. Kemudian kita tidak perlukan. Ya. Okay. So kita lepas tu yang cost dia pun rendah. Berbanding kalau kita nak invest dalam incinerator ke alojabit, digester semua tu memang jauh beza dia. So ini satu entry level yang rendah. Okay. Kemudian dia no greenhouse. Kemudian dia sebagai nutrient food source to livestock, creating circular economy toward sustainable source of protein. Ini secara keseluruhan dia kegunaan dan kebaikan menggunakan black soldier fly, okay, untuk mengolah sisa organik. Okay, next. Ni kepada attendees mereka yang menyaksikan seminar ni, boleh menghantar soalan pada ruangan soalan tu. Nanti kita akan jawab di masa ke semasa. Ya, okey. So lepas tu ini kita nak tengok dia punya life cycle, kitaran hidup of black soldier fly ni. Okay, first kita start dengan breeding section dia. Bermaksud kita akan fly tu akan membiak dalam satu tempat. Okay, di situ di mana yang jantan dengan betina akan mengawal dan
bila lepas mengawan mereka hanya boleh hidup dalam 7 hari atau 9 hari saja. Lepas tu mereka akan mati. So dia tidak akan kacau manusia. Tugas fly ni ialah untuk mengawan dan melahirkan dia punya telur, itu saja. Dia tak akan ganggu manusia lain. Lepas tu yang gambar yang kedua ialah itu ialah cara mereka mengawan. Lepas tu mereka akan dalam satu balis. Selepas proses ni yang female fly tu betina akan melahirkan telur dia. Bila dia melahirkan telur, satu ekor female fly betina dia boleh melahirkan lebih kurang 500 atau hingga 800 ekor telur dia. Sekali lahir. Ini yang beza dia dengan housefly. Housefly bila dia sudah sudah senyawa atau sudah mengawan, dia boleh menghasilkan telur dia banyak beberapa kali. Housefly dia hinggap di makanan dia sambil dia makan sambil dia bertelur. Sambil dia hinggap ke makanan lain dia makan dia bertelur. Itu dia housefly akan membawa transit itu bakteria. Tapi black soldier fly lain. Bila dia bertelur, dia telur satu kali, lepas satu kali dia mati. Itu saja tugas dia. Itu hidup dia. Kemudian bila dia lepas bertelur, telur dia akan mengambil 3 hari untuk mencantas. Lepas cantas, dia akan kita panggil baby neonate itu sebagai baby larvae itu sebagai neonate. Neonate itulah yang kita akan bagi sisa organik, sisa makanan itu bagi dia makan, bagi dia menghulai. Dalam lebih kurang 7 hingga 10 hari, dia boleh menghulaikan semua sisa organik jadi kering dan menjadi baja organik, dan saiz neonate ini akan besar. Akan menjadi besar lebih kurang 1000 kali ganda saiz dia berbanding dia punya baby itu. Lepas tu kita akan teruskan riwayat dia. Dia akan jadi pupae, bermaksud dia akan jadi hitam, dan hibernate, dia tak akan bergerak dalam 15 hari itu, slowly dia tak akan bergerak, dan kemudian dia akan menjadi fly semula. So inilah kitaran black soldier fly, dan keseluruhan ni dia hanya menggunakan lebih kurang 40 atau 45 hari saja kitaran hidup dia. Itu black soldier fly. So banyak orang tanya apa kitaran hidup ni dengan black soldier fly ni dengan kitaran hidup dengan housefly ni macam mana? Housefly bila dia jadi fly, dia boleh hidup sampai 30 hari, 45 hari. Itu yang bahaya. Housefly tu 30 hari, 1 minggu, 1 bulan tu, dia akan cari makanan. Sambil dia cari makanan, sambil dia bertelur. Dan black soldier fly lain. Dalam fly, dia boleh terbang hanya 7 hingga 9 hari saja. Itu saja. Sebab tu dia dikonsider sebagai non-vector. Itu kurniaan dari Tuhan. Ciptaan Tuhan yang memang bagus. Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa, ya. Teruskan. Cik Thomas, ada soalan sebelum sambil tunggu slide tu ada soalan daripada Cik Vijay Kumar. Ya. Dia tanya, is this process melibatkan pattern? Yang proses yang Beksol buat ni. Pattern proses ke? Dia pattern. Kalau sebab kita ialah industri, kita akan semua proses kita ialah SOP, ada ikut SOP tertentu, dan kita ada pattern sendirilah. Tapi lalat ini bukan ciptaan saya, ini ciptaan Tuhan. Dia boleh tangkap dia di hutan, di mana-mana.
Okey, teruskan. So teruskan. Okey, yang slide ini ialah circular economy of food waste. Okey. Apa yang kita buat di sini ialah gambar yang pertama ini kita ambil, okey. Kita ambil sayur-sayur outdoor waste, okey. Sayur-sayur yang sudah rosak, yang tidak dapat dijual ataupun food waste, kita akan proses dulu, okey. Lepas kita proses, kasih hancur-hancur semua, kita akan bagi neonate, okey, baby larvae itu makan. Okey, bila dia makan, dia menghulaikan dalam 1 minggu atau 2 minggu lebih, dia akan membesar, okey, dan habis makan, okey, kita akan mengasingkan dia keluar. Kita ada mesin untuk asingkan dia keluar menjadi 2 produk. Satu produk ialah insect protein, okey, satu produk ialah organic fertilizer. Insect protein kita akan jadi ingredient, ingredient protein untuk ternakan. Okay, seperti ayam dan ikan. Kemudian organic fertilizer untuk paja. Okay, paja untuk sayur-sayuran, buah-buahan. Dan selepas tu dia sebagai akan balik ke atas atas meja sebagai makanan, okay, untuk manusia. Apabila manusia makan semua tu, ada sisa, ada buangan, okay, kita teruskan kitalan dia. Okay. So kita akan teruskan kitalan dia. So dia sebagai satu circular economy di mana kita cross the loop, okay, tidak ada yang terkeluar, okay. Kita semula nutrient, sumber-sumber makanan dia semula, okay, itulah fungsi dan tugas kita, okay. Next. Thomas, ada soalan daripada Puan Teresa Yap dan Yemin. Boleh ke hantar food waste ni untuk kompos? Boleh hantar ke tempat Cik Thomas ke? Boleh. Boleh. Dia punya jumlah kena banyak lah biar berbaloi ya. Okey, ada satu kita boleh runding sebab boleh. Okey. Ada satu lagi soalan pada Cik Rizwan Zadat Bidin. Black soldier fly ni dia boleh makan semua bahan organik tak? Fiber, kulit telur, dia boleh makan tak? Okay. Itu soalannya. Itu fiber dengan kulit telur. Dia tak boleh secara secara individu. Okey. Dia mesti ada satu campuran. Okey, pastikan sisa organik yang kita bagi dia makan masih mengandungi nutrien tertentu. Okey. Kalau you bagi dia lumput memang tak boleh lah. Bagi tahap, bagi lumput memang dia tak ada nutrien, so dia tak boleh berkembang. Fiber saja pun tak boleh. So dia ada pelbagai campuran. Baru dia boleh berkembang menjadi besar. Okey, teruskan Thomas. So okay, ya ini ialah ini video lah. Video ada video sikit. Yang sebelah kiri ni boleh bergerak ke ni? Nampak dia boleh bergerak sikit lah. Boleh nak klik dia. Okey. Nak klik dia boleh bergerak lah tadi. Okay, sebelah kiri you nampak itu semua ialah larvae yang kita hasilkan telah diasingkan, okey, dari dia punya flash dia kita suruh asingkan. Ini ialah hanya larva saja, okey. Kemudian yang sebelah kanan, larva itu masih dalam proses bioconversion, masih dalam proses mengelola sisa organik dalam tu, okey. Ulat tu sedang membesar tu. Sedang membesar sambil menguraikan media. Sambil okey. So itu proses dia. Sebab saya sentiasa ini lawak bagi kita, I punya kawan, I punya
pekerja, dia 24 jam bekerja 7 hari bekerja tanpa apply annual leave. Cannot work at home. Semua dia kerja dekat sini. Dia boleh nampak tu. Gambar tu, video tu. Mereka aktif. Sangat aktif dalam menghuraikan sisa organik tu. Dalam 1 minggu lebih atau 10 hari, dia boleh selesaikan. Berdasarkan jumlah dia. Berdasarkan jumlah kg organic waste, dan kita akan kira berapa ekor lava yang akan dimasukkan dalam jumlah itu. Kita ada formula sendiri, pastikan dia boleh mengolah sisa organik dalam masa yang kita tetapkan. Next. Ada soalan, ada pause sekejap soalan ya. Berapa kadar penetasan telur Black Soldier Fly? Ini petasan memang kita ialah komersial. Bila kita komersial, kita semua sistem kita dalam indoor system. Indoor system ni kita semua environment under control. So penentasan kita setakat ini lebih kurang dalam 75% hingga 80%. Jumlah penetasan dia. Jadi HPT lah, HPT. Jadi bila Cik Thomas cakap pasal indoor system ni, lalat ni tak terlepas keluar lah. Kan? Remain dalam bangunan. Sebab ini berkaitan dengan soalan yang berikutnya daripada Azizah Muhammad. Dia pernah terbaca satu artikel nyatakan Black Soldier Fly ada serangga perosak kepada lebah kulut. Jadi ini adalah terdengar setakat 20% lebah kulut. Tapi seperti mana Cik Thomas cakap tadi, bila kita buat secara besar-besaran dan secara intensif, dia punya lalat ni tak lepas keluar. Jadi bila lalat tak lepas keluar, dia tidak boleh tidak terlibat dalam merosakkan lebah kulut lah, sebab dia close system. Itu yang saya boleh jawab lah. Teruskan Cik Thomas. Yang soalan ni saya nak tambah sikit lah. Sebab kes kelulut ini hanya satu kes saja. Kan? Dia ialah alam semula jadi. Bila salang kelulut itu dia sudah rosak. Dia sudah rosak, menghasilkan bau yang raput. Black Soldier Fly atau apa-apa fly, dia akan datang untuk cari itu sebagai sumber makanan dia. Dia mesti akan datang. Selagi kita boleh memastikan sarang kelulut kita ni dalam keadaan sehat, dia tak akan kacau. Sebab ini semua jadi. Ini one of the point. One of the point macam ekosistem ni. Ya, ekosistem dia. Ekosistem macam ular dengan tikus. So ekosistem dia macam tu je. Bila Black Soldier Fly dia mengesan, apa-apa yang sudah raput atau sudah mati, ada bau yang hangit itu, dia datang. Itu dia tempat untuk tugas dia untuk menghuraikan yang objek itu tugas dia. Kalau kira macam kita bersih, dia tak akan kacau kita. Itu fungsi dia. Kemudian disebabkan kita yang komersial, kita yang seperti Dr. Asa cakap, sebab itu kita buat dalam indoor system. Kita ada biosecurity control. Kita ada beberapa halangan, atau netting dan pintu dan tingkap, sebelum dia attack dekat luar. So pelbagai halangan bagi dia. So dalam tak boleh keluar, luar pun tak boleh masuk dalam. Sebab itu semua sistem dalam dikontrol dalam menggunakan IoT. Suhu semua dikontrol dengan IoT, Internet of Things lah.
So kita teruskan yang ini circular economy concept. Itulah yang kita nak bawakan di sini bersama dengan misi MPC untuk sustainable. Okay. Bila kita melibat dalam projek Breakthrough Zero ni, organic waste yang seharusnya nak pergi ke landfill, kita stop dia. Okay. Kita stop dia, kita channel dia pergi Breakthrough Zero facility sebagai environmental sustainability using insect as alternatives biotechnology for the benefit of mankind. Okay. Dari situ dia menghasilkan dua produk. Okay. Insect dengan fertilizer. Di situlah kita akan reverse back. Okay. Continue pergi livestock, aquaculture and agriculture. Dan situlah satu kitaran ekonomi akan diteruskan. Kalau tidak dia land dekat landfill, memang sayanglah sumber kita ini, dan dia terus menghasilkan pencemaran udara, air, tanah semua. So kita melihat dia sebagai salah satu alternatif penyelesaian kepada landfill. Okay, terima kasih. Teruskan. Teruskan slide. Dan dia. Okay. So memang terbukti Breakthrough Zero ini bukan saja boleh menyelesaikan masalah di Malaysia, dia turut dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh seluruh dunia. Okay. Yang pertama ialah food waste. Lebih kurang 1.3 million tons of food is wasted globally each year. Okay, 2/3 of food produced is wasted. And ini telah membawa kerugian 2.6 trillion USD annually. Itu satu isu global. So dengan menggunakan merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sisa seluruh dunia. Padahal dia turut menyelesaikan masalah penambahan populasi. Pada tahun 2500 kita akan menjangka jumlah populasi akan mencapai 10 bilion. Itu banyak tu. Dia akan mungkin akan mendatangkan satu krisis food security lah, kita panggil food security, untuk manusia. So di situlah kalau pertambahan populasi meningkat, protein diperlukan, sumber makanan diperlukan, lebih banyak tanah akan hutan akan diruntuhkan, deforest untuk buat farming dan plantation. So climate global warming akan continue, climate change akan continue. Itulah masalah yang mungkin kita sedang hadapi, dan dia kalau kita tidak ada penyelesaian atau tidak mengambil tindakan, saya rasa dia akan menjadi lebih teruklah untuk bumi kita ni. Okay, next. Okey, saya pause sekejap. Pertama ada soalan ni daripada Nur Huda Muhammad Zahri, macam kenal ni. Ini Dr. Nur Huda ni. Sejauh mana Black Soldier Fly larva ni sebagai animal feed di Malaysia ni? Sejauh mana? So how extensive dia guna sebagai makanan ternakan? Okey, Cik Thomas berjawab. Sebab boleh ulang sebab saya lacking sikit dia punya. Okey, sejauh mana Black Soldier Fly larva ni digunakan sebagai makanan ternakan di Malaysia? Jadi as animal feed, how extent is used? Di sini kita di Europe
dan di Europe seperti UK, European, US, China, semua itu mereka telah secara secara intensif telah terlibat dalam pemprosesan insect protein ini sebagai pengganti kepada fish meal, meal ikan, fish meal, dan kita turut untuk menjadi alternatif untuk sebagai pengganti kepada soya meal. So dalam situasi ini negara-negara maju telah membuat banyak kajian dan telah membukti bahawa insect protein ini memang bagus untuk pertumbuhan dan kesihatan animal, untuk haiwan ini. So di Malaysia ni saya rasa banyak peternak telah faham dan telah tahu kebaikan Black-Soldier-Fly ini, dan mereka sudah start, sudah mula berkecimpung dalam menternak Black-Soldier-Fly ini secara kecil-kecilan di belakang lebam, belakang rumah untuk kegunaan sendiri. Saya rasa Dr. Asar pun ada mencinak Black-Soldier-Fly ni di belakang ladang dia untuk kegunaan dia punya ayam kampung. So saya rasa dalam next few year the world is changing. The world is changing, moving forward. So bagi Malaysia kita banyak import. Kita banyak import soya, kita banyak import fish meal. So kalau kita boleh vertikali, kita boleh menggunakan food waste yang ada di negara kita ni untuk mencana protein untuk kegunaan penternak kita. Saya rasa dia satu alternatif penyelesaian yang bagus dan kita harus galakkan. Betul kan? Doktor nak tambah sikit? Betul. Dan kita teruskan ni. Next slide ni. Okay. So di situ kita banyak mewawarkan Sustainable Development Goal SDG. So melalui proses Black-Soldier-Fly ni, kita bolehlah menyelesaikan beberapa isu atau misi atau yang the World United Nations target sebagai life on land, climate action and zero hunger lah. So ini mungkin ada lebih, tapi kita fokus kepada tiga faktor ni. Next. Kita teruskan. Membantangkan masa. Ada soalan ni. Kita teruskan. Boleh ke lalat ni membawa penyakit? Saya rasa kita dah jawab tadi ni, sebab dia tak boleh bawa penyakit. Sebab dia pun bebas daripada Salmonella dan E. coli. Jadi saya terus jawabkan. Lepas tu ada question lagi daripada Cik Kok Buldol. What is the environment for the Black-Soldier-Fly larva to grow? How about organic matter such as poultry manure, which is alkaline pH? Poultry manure boleh grow Black-Soldier-Fly larva. Macam Cik Thomas cakap dia kena ada combination of other things supaya dia cukup zat untuk Black-Soldier-Fly tu membiakkan. Tambah sikit Cik Thomas. Dia semata-mata. So kita benar. Ayam tak boleh kan? Tai ayam kita benar buat eksperimen sebab ada ladang ayam yang menghadapi masalah sisa tai ayam ni. Kita ada tolong TVS dalam menyelesaikan ni. Kita baby larvae ni memang boleh, boleh menghulai tai ayam, tapi hasil dia ialah baby larvae itu mungkin saiz dia kecil sikit. Tapi dia boleh menghulaikan tai itu. Tapi kalau kita campurkan dengan bahan lain, mungkin boleh kot. Saya rasa mungkin betul. Itu
Kita itu mungkin kita nak buat eksperimen lagi lah. Okay. So di sini saya teruskan di sini kita dalam research cooperation, kerjasama kajian bersama dengan empat buah universiti. Pertama dengan USM, Universiti Sains Mengaji sama ada Brett Social Flight ni adalah non-pets and non-vector. So itu under entomology study lah. So memang terbukti dia tidak bukan pembawa kepada kuman atau bakteria. Okay, Brett Social Flight ni memang selamat. Okay. Lepas tu kita ada usaha kajian dengan UPM telah menghasilkan dedak ayam untuk ayam kampung yang menggunakan Brett Social Flight ni. Okay. Kita turut bekerja sama dengan UMT, Universiti Malaysia Terengganu dalam develop BSFL aquafeed for freshwater and marine fish. Okay. So kita nak ulangkan penggunaan fish meal dalam aquafeed tu. So kita mengganti dengan Brett Social Flight. So, kita tengok apa hasil dan pertumbuhannya. So setakat ini dua-dua kajian UPM dengan UMT ini dia memang menunjukkan positif, okay? Positif kepada ayam dan positif kepada ikan, okay? Apabila kita substitute insect protein dengan soya dengan fish meal. Okay? Lepas tu kita turut bekerja sama dengan Universiti UiTM, Universiti Teknologi Malaya, okay, untuk mengaji, okay, study the effectiveness of antibacterial property extract from this Brett Social Flight. Kita nak mengaji, okay, macam mana ni Brett Social Flight ini boleh menghalang E. coli salmonella ini. Okay, dia mesti ada satu antibiotik yang dalaman dia memang strong untuk menghapuskan yang bakteria-bakteria ini. So kita masih dalam kajian bersama dengan UiTM. Okay, kita teruskan next slide. Okay. Slide seterusnya. Okay. So ini adalah produk yang kita hasilkan. First kita ada oven dry larvae. Oven dry larvae ini kita sebagai ingredient kepada formulation ayam, formulation ikan. So mereka akan campur dalam ingredient lain dalam hammer mill. Okay, mereka akan menghasilkan pellet lah untuk ayam dan ikan. Okay, kita menghasilkan microwave dry BSF. Ini microwave dry BSF. Okay, untuk pet ikan-ikan akuarium semua tu ada yang apa? Awana semua tu ni yang boleh makan keling lah. Kalau kat Thailand sedap makan. Itu sedap tu. Adalah di koleng tu. Rasa macam kacang. Rasa kacang. Macam kacang. Ya. High protein ni. Okay. Kemudian kita turut menghasilkan chicken feed bersama dengan UPM. Kita menghasilkan formulation dia. Okay. Mendapat sambutan yang amat menggalakkan. Okay. Lepas tu, next slide. Kita next. Ini organic flush dia. Okay. Flush dia punya sisa. Apa aja dia. Okay. Daripada larvae itu dia menghulai dia taik dia punya taik untuk larvae ini. So memang sesuai untuk tumbuhan. Okay. Next. Dan kita next. Ini ialah satu anugerah. Okay. Satu anugerah bagi kita sebagai first industry organic waste recycling using larva technology by Malaysia Book of Record. Kita amat bersyukur dan terima kasih kepada Malaysia Book of Record kerana mengesahkan kita sebagai industri, first industry secara komersial, okay, menggunakan larva teknologi untuk menghulaikan sisa organik. Okay, next.
Kita next slide. Kita ada 9 minit lagi ni. Okey, boleh. Ya. Aku nak teruskan cepat sikit. Okay. So, satu tekan das lah. So, kita pun terima anugerah sebagai Industry Excellence in Ento Technology Waste Treatment from this Global Agri-Tech Summit, okay, from Ministry of Agriculture. Okay, next. Next. Okay. Next. Mungkin ini saya yang last slide lah. Ini slide sebagai rumusan lah, okay. So sekarang ni kita ada organic waste. Sama ada kita sekarang ni kita hantar pergi landfill, okay. So dia menghasilkan berbagai pencemaran. Ataupun kita hantar pergi incinerator, kita pakai dia, okay. Kita selesaikan masalah macam ni. Okay, so sini saya nak mengutarakan ialah kita ada satu lagi alternatif yang bagus, okay. This is waste to protein, untuk menggunakan black soldier fly ni untuk menghulaikan organic waste ni kemudian back to nature, secara alam semula jadi, okay. Okay, next slide saya sudah end kan. Okay, sementara tu tak ada lagi kan? Soalan. Ya. Soalan berikut ya. Apa environment untuk black soldier fly tu membesar? Okey. Itu dah jawab oleh. Ni lain. Proses harvest, apa equipment dipakai untuk harvest? Apa equipment, macam mana dia proseskan menjadi protein untuk digunakan? Saya rasa dah boleh terangkan sikit. Ada gambar tunjuk tadi kan? Kita microwave, lepas tu kita hancurkan jadi meal kan? Itu ni masuk kan? Ya. Kita masuk microwave, masuk oven, kasih keringkan, kemudian kita grind dia lah, hancurkan jadi powder. Ya. Dari soalannya tadi apa environment yang sesuai untuk dia membiak. Tumbuh, membiak dan hidup. Membiak ada lain. Kalau dia tumbuh lain. Dari segi membiak dia, ada 3 elemen yang sangat penting. Satu ialah dia punya suhu. Okay. Kedua, dia punya humidity, kelembapan udara dia. Ketiga ialah dia punya cahaya matahari. Okay. So, 3 faktor ini amat penting dalam pembiakan black soldier fly ini. Okey, satu lagi soalan. Circular concept of black soldier fly ini bolehkah dijadikan dalam skala kecil di peringkat household? Jadi boleh buat kat rumah sendiri, kat rumah tak? Saya rasa kau tengok YouTube, ramai yang buat kat rumah. Di Eropah mereka ada satu household kit yang telah design betul-betulnya. So dia menggunakan black soldier fly sebagai salah satu cara untuk mengolah sisa organik, sisa makanan dia. Dia ada satu kit. Tapi saya rasa di Malaysia ni banyak, bukan household lah, mungkin bukan dalam city lah, bukan dalam apartment, susah sikit. Kalau yang dekat kampung-kampung memang banyak orang telah mulakan. Okay? Mereka ada buat satu lubang kecil ke apa-apa, netting bagi black soldier fly sana, kemudian berkumpul dia punya larvae. Ada dekat kampung, orang kampung tak buat lah tu. Ada. Saya pernah tengok. Dan dia boleh produce kompos kan? Ni bagi jawab soalan yang berikut. Kompos. Dan ni ada satu soalan daripada Encik Ainu Suhaimi. Encik ke Encik, saya tak tahu ni. Ada literature menyatakan larva black soldier fly accumulate heavy metal. Mungkin dari pemakanan larva ini. Adakah Encik Thomas pernah kaji klaim ini dan apa komen cakap pasal heavy metal? Ada komen Thomas?
Adakah ada pada India dia ada heavy metal ataupun mana datang heavy metal? Ini claim. Saya pun tak terbaca. Cik Thomas dengar soalan tak? Saya apa lava ni dia accumulate tak heavy dengar, metal. boleh ulang? Lava ni dalam sistem badan dia dia accumulate heavy metal tak daripada bahan yang dia makan? Itu kajian masih belum ada kajian yang menunjukkan dia. Kita pun sedang cari research paper, dari luar negara. So setakat ini kita belum menerima apa-apa maklumat terkini lah. Mungkin kemungkinan ada, kemungkinan tak ada, kita pun tak pasti. Tapi setakat ini apa yang kita buat ialah semua waste yang kita terima, kita mesti melalui satu treatment, SOP treatment kita untuk memastikan yang incoming organic waste adalah bebas daripada yang heavy metal itu. Satu lagi, kita ada one stop center tak untuk seorang atau industri untuk mengumpul organic waste ni untuk black soldier fly larva production ni? Tak ada one stop. Setakat ini hanya kita lokasi dekat Lawang sini lah. Apa-apa dia boleh hubungi saya, ada Dekat email Kundang, saya, kita boleh dekat Kundang, ya. So kita boleh komunikasi, tengok macam mana kita boleh hantar ke sini. Satu lagi, selain boleh makanan haiwan dan baja, apa lagi produk yang boleh dihasilkan daripada black soldier fly? Dia yang penting dia ialah sumber protein dia. So black soldier fly ni dia protein ini hasil dia. Dia boleh buat formula bagi burung. Dia boleh buat formula bagi makanan anjing, makanan untuk kucing pun boleh. Yang penting dia adalah satu sumber ini ialah aquafeed, dan ini ialah chicken feed yang kita telah formulasikan dia. So tujuan dia adalah untuk insect protein ini ialah cuba untuk menggantikan soya protein dengan fish meal, fish protein. So itulah tujuan insect protein diwujudkan. Okey, kita nampak masa pun dah mencuburi kita. Jadi ada beberapa soalan lain kita akan jawab secara berasing dalam webinar ni. Ini dalam slide ni ada nombor Facebook, alamat Facebook, nombor telefon Encik Thomas atau Vexol untuk hubungi kalau nak tanya apa-apa lanjut pasal black soldier fly ni. Dan kita dan saya juga nak umumkan seminar berikutnya, next slide, yang akan diadakan pada 27 bulan Oktober ni, iaitu penyampai dia adalah Dr. Azri Azhar, moderator Dr. Fauzi Hanum. Tajuk dia adalah Combating Animal Health Disease for Sustainable Livestock. Artinya kita nak menangani kesihatan haiwan untuk lestari dalam bidang ternakan. Okey, jadi kita pun dah sampai ke akhir sesi ini. Kepada saudara-saudari yang menonton bagi bahagian seminar ni, saya terima kasih kerana dapat juga kongsi soalan dengan kami dan kami dah jawab segala upaya yang boleh. Mana jawapan yang tak dapat sempat jawab, kita akan jawab kemudian. Dan saya terima kasih pada Cik Thomas sebagai panel kita pada hari ini. Dan mungkin kalau topik ini menarik, kita akan
buat lagi lah. Okey, dan kepada organizer iaitu Perbendaharaan Produktiviti Malaysia, kami mengucapkan banyak terima kasih atas organizing webinar ni. Jadi sekian saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Encik Thomas dan Dr. Azra dan juga semua peserta yang menghadiri webinar ya. So terima kasih kerana sokongan kepada pihak MPC dan jangan lupa next webinar pada 27 Oktober. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okey, sekarang ni kita saja Sistem belum keluar lagi, Doktor. Oh, ya. Okey. Ya, belum ada lagi. Ya. Jadi Saya rasa kita boleh end the webinar lah ya. Boleh. Okey, terima kasih Encik Thomas Okey. sekali lagi dan Dr. Azhar. Jumpa lagi. Ya. Okey, Lagi. bye. Ya, bye. Bye.